الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita sambung hadis muka surat 50 bahagian ketiga, di mana dalam hadis ke-18 ni menceritakan kepada kita 3 golongan, beberapa golongan yang kesemuanya masuk neraka, dan golongan yang terakhir ialah seorang dermawan. Wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جواد faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Rawahu Muslim. Golongan yang terakhir, maksudnya kemudian dihadapkan pula seorang dermawan yang telah diluaskan Allah Subhanahu wa taala akan rezekinya dan dikurniakan kepadanya macam-macam harta benda. Malam ni kita nak urai cerita rezeki. Banyak kalau nak urai ni tak habis. Kita ringkas sudah. Dah bubuh ekor ni pun tak mau main ngaji lagi. Aku pun pelik, tak penuh. Dah ada amai tuang balik apa dah. Ni pun mangkuk air ni tak. Air kan tunggulah orang Malaysia.
ikutlah hampa tu duk mengajar dah kan, tak main dengar tak apalah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkannya terhadap nikmat yang telah dianugerahkannya, maka ia pun mengingatinya kembali. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat ke atas nikmat yang telah aku anugerahkan itu? Dia menjawab, tiada suatu jalan pun yang engkau mahukan supaya diberikan derma kepadanya kecuali telah saya dermakan harta saya kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepadanya, engkau bohong. Engkau menderma supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan, dan telah pun dikatakan orang begitu kepadamu. Orang itu lalu diheret di atas mukanya sehingga dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tolong buka kipas ni tak hangat. Kipas ni. Ini. Aircon tak upah power ke? Buka dua ni, tak apa dua ni. Jadi dia bila aircon, lepas tu kena kipas dia sikit lah. Saya tidur macam tu tuan-tuan di rumah. Aircon buka, kipas buka dua sekali. Kan? Tengah malam tutup aircon. Tinggal kipas. Kalau dua-dua on, alamat balik awal. Baik. Jadi ceritanya golongan yang berikutnya, saya ingat golongan yang ketiga ni, dia banyak bersedekah di jalan Allah. Dia kata apa yang hang suruh buat, aku buat semua dah. Tapi kita ni, saya nak abang bagi, kita tak usah bagi alasan. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surah Baqarah. Qaf kot sampai ada Quran, cek tengok. Ayat ke-16 kalau tak salah saya. Kita boleh membohongi manusia, tapi ayat ni habaq kat kita tak mampu membohongi Allah. Sebab apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah ni lebih dekat kepada kita daripada orat leher kamu. Lihat kita ni. Surah 50 nanti saya cari. 16 lah kalau tak silap. Qaf ayat caklah ayat 16. Surah 50 ayat 16. Tu cerita dah. Jadi kau ni cuba nak bohong Tuhan. Macam tu juga kita. Kan? So bila Tuhan tanya siapa tak buat bagian-bagian, kita nak bohong Tuhan, tak boleh lepas. Kan? Dia tahu sampai maksud ayat saya tak terjemah semua. Dan sesungguhnya aku mencipta manusia, dan aku tahu apa yang bergolak ataupun yang berbolak-balik di dalam hati dia, dalam dada dia. Kenapa? Apa yang bergolak dalam diri dia. Ada apa yang terlintas dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Karena kami, kata Allah, berkat pada orat lehernya. Jadi apa yang kita buat, secara terang-terang ke sembunyi ke, semua Tuhan tahu. Jadi kita tak boleh nak bohong. Aku sedekah ni kerana Allah bohong. Tuhan tahu kerana nak disanjung dan sebagainya. Macam kau ni lah. Allah kata apa? Allah kata dia kadzabta, hang pembohong. Engkau menderma supaya engkau disebut-sebut sebagai seorang dermawan. Jadi tuan-tuan dan puan, ceritanya hadis pada malam ini sambungan pada hadis sebelumnya, cerita apa yang perlu kita lakukan dengan rezeki yang Tuhan kurniakan kepada kita. Jadi bila kita bicara tentang rezeki, salah satu itulah derma, nanti saya bagi tahu lah.
Jadi kita mula 8.10 kan. 8.10. Saya pergi tak Selasih, dia tak baca Quran pun tu saya heran. Dia pun ni lawan arahan apa majlis agama apa. Nak kena tegur apa. Di Selangor memang baca. Tapi subuh. Kan subuh. Yang ni dia suruh baca maghrib mah. Kalau ubah subuh boleh tak? Kan Pak Iman kita buat subuh pula. Kan jadi hak mana boleh subuh jelah. Tiap-tiap subuh dia buat. Saya duk kena kuliah subuh, dia terpaksa tunggulah. Kan? Depa pun baca semuka. Kalau baca satu juzuk tak apa. Kan? Lepas tu kunyat 15 minit habis. Bayaran sama ya. Kan? Baik. Tu terpulanglah Taman Sasih tak buat. Tu saya heran tu. Radhi kata 2 bulan dah. Patut muka surat ke 31 dah kan. Tak apa, benda ni baik. Buatlah. Baik. Jadi saya nak sentuh malam ni tuan-tuan dan puan-puan soal rezeki. Mungkin banyak kalau kita nak bicara tentang rezeki, banyak sangat. Saya ringkaskan pada 7 bahagian sudah. Mula-mula sekali saya nak mulakan dengan hadis dulu. Riwayat Ibnu Hibban. Lan tamut nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Faham ni dulu. Sekali-kali satu nyawa itu tidak akan mati sehingga Allah menyempurnakan baginya rezeki dan ajal. Apa maksud tuan-tuan? Selagi Allah belum menyempurnakan rezeki saya akan terus hidup. Selagi ajal belum sampai pun tak mati. Selagi rezeki belum disempurnakan oleh Allah, ajal belum sampai, hang buat macam mana pun tak mati. Tu di ICU tu sikitnya ramai lah. Tak sedar diri, tak mati-mati. Cucu duk pergi melawat sampai kat 2 bulan lah. Tok Wan bila nak padam? Padam Tok Wan cantik, satu untuk kau, satu untuk aku. Bolehlah Farouk. Tok Wan duit banyak pula. Jadi cerita mati tu sadut bimbang. Selagi rezeki saya belum disempurnakan oleh Allah, saya kekal hidup. Itu juga makhluk-makhluk yang lain. Kerana bila dia mati tu pembentukan untuk dia habis dah. Ajal dia dah sampai dah. Kita sayang macam mana pun. Macam saya dalam 2 bulan ni 3 ekor kucing terpaksa diambil nyawa kerana kena kanser. Kanser sporo. Kan? Sedih, saya memang sedih. Nangis dah. Nak buatnya kita sayang kucing tu, tapi tak ada harapan nak sembuh. Rupanya kembali pada tadi, rezeki dia pun habis, ajal dia pun sampai, kan? Itu tinggallah 2 ekor. Saya punya sedih. Dulu 16 ekor. Ada mati kena langgar dengan Formula 1, kan? Ada yang lari merajuk, kan? Tu saya kata kalau tinggal 2 ekor, aku pun nak mati apa? Tak ada lah nak kawan kucing. Alhamdulillah Tuhan tak main 6 ekor pula. Cantik. Kan? Tapi kampung kami tu banyak perogol bersiri. Saya baiklah perogol bersiri ni ramai. Jadi tu nak banyak beranak ambil tak pun tu. Kan? Jadi depa pun sama juga. Mati tu pasal pegang tu lah. Rezeki dia habis dah. Ajal dia sampai. Lepas itu saya balik hantar. Saya pergi ke mana tu balik. Hantar situ je. Kucing tu kena langgar. Kucing yang cantik, kucing sepak tu kesiannya, kan? Sampai masalah. Kita pun macam tu lah. Jadi kita nak sentuh soal rezeki. Baik. Dalam soal rezeki, saya nak bahas 7 perkara kepada tuan-tuan. 7 perkara. Pertama, jaminan Allah tentang rezeki. Yang ni kita kena faham elok ni lu, Pak Haji. Lagi duk masam muka, duk bergaduh nak berebut rezeki, kan? Kawan ni naik pangkat, kawan ni tak naik pangkat, walau kawan ni kerja cukup bagus tak naik pangkat, kawan tu kerja tak bagus tapi dia bagus bahagian bodek, kan? Bahagian kipas. Nak tuang dah. Mari kita dengar ayat-ayat Quran tentang jaminan rezeki oleh Allah.
Saya tak mau hurai lah, terjemah saja sikit-sikit. Tuan-tuan dengar selalu dah. Ada beberapa ayat. Hud ayat 6, Al-Ankabut ayat 60. Kemudian lagi ada lagi Az-Zukhruf ayat 32. 3 tu. Kita mula Hud ayat 6. Jaminan Allah tentang rezeki saya akan kait dengan cerita kawan ni derma. Kita nak kena buat apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hud surah ke-11 ayat 6. Dan tidaklah melata satu haiwan, awak malam ni tersasul banyak dah. Dan tidaklah melata satu haiwan pun melainkan aku yang menjamin rezeki mereka, kata Allah. Masuk kita lah. Ayat ni dia sebut haiwan, tak apa. Kita baca yang sebut haiwan dengan kita sekali. Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Ayat ni surah ke-29 Al-Ankabut ayat 60 yang dikaitkan dengan hijratul Rasul. Ada para sahabat yang enggan, yang bimbang sekiranya berhijrah ke Madinah nak makan apa. Macam kita di Malaysia macam tu gak Rodi. Hantar anak mengaji sekolah agama. Dia tanya, hang duk hantar semua anak hang mengaji sekolah agama tu imam, nak makan apa? Makan nasi lah, bengong oi. Kan nak makan roti, orang Melayu makan nasi, balul. Kan? Itu dia. Dan berapa banyak kata Allah binatang yang tidak mampu mengurus rezeki mereka ketika mereka berjalan ke hulu, ke hilir, ke sana kemari. Tapi aku yang menjamin rezeki mereka, dan begitu juga rezeki kamu. Dan aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Bila turun ayat tu, para sahabat yang peringkat awalnya bimbang tentang tempat yang baru, nak buat kerja apa, mana ketika itu bertambahlah keyakinan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat yang ketiga, Az-Zukhruf ayat 32. Ni tentang rezeki. Allah jamin. Si fulan ni nak jadi apa? Si fulan ni nak kerja apa? Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membahagikan. Tuhan yang bahagi. Dia antara kamu di dalam kehidupan dunia. Kamu jadi lecturer, kamu jadi menteri, kamu jadi JKK, kamu jadi imam, kamu jadi ustaz. Semua ketentuan Allah. Jadi bila Allah yang menentukan, ada di kalangan kita ni yang kaya raya, kan, yang hidup senang. Allah pun ingat kat kita, jangan iri hati dengan kurniaan Allah, sebab dia yang menentukan. Surah An-Nisa juga ayat 32. Tak sah Az-Zukhruf 32, An-Nisa 32. Yang ni saya nak baca dan tuan-tuan dengar terjemahannya. Wala tatamanna faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Ba'd ada dot. Kena baca cemat-cemat kan. Tu Iman Radina suruh saya baca Quran tadi. Aku jadi tekong, aku tak pandai baca Quran. Kan? Kenapa nak ni suara aku sedap sangat, orang ambil aku jadi Johan pula payah kan. Tinggal bidangnya rugi. Dan janganlah kamu terharap-harap, yakni ingin mendapat akan limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian pada kamu, melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda. Kan tak sama. Tentang ilmu pengetahuan, ilmu pun sama lah. Ustaz kan tak sama. Ada ustaz ni pandai bidang tafsir, ada ustaz ni pandai bidang hadis, ada yang tak apa pandai tapi belagak pandai. Macam dia reti ke semua, mangkuk ayun tengok kan. Jadi kita jangan dah iri hati. Kurniaan Allah kan tak sama. Termasuk pangkat kebesaran. Dia sebut lagi apa yang keempat, mana ada. Dan juga yakni pangkat kebesaran. Baru duduk berapa hari dalam bidang dakwah, dapat dah anugerah datuk. Dakwah pun tak tahu mana.
Aku punya lama dah 25 tahun. Sultan Kedah tak bagi-bagi. Ada sultan ni. Ikutlah dia rekemennya. Allah. Apa yang sonok angat dengan gelaran Datuk. Lah. Kalau gelaran Datuk tu boleh dapat syafaat dalam kubur, aku mau. Kan? Datuk di Malaysia semua tak clear. Penyangak ada, lanun ada, pelak pun ada. Minta maaf lah. Kena tangkap kan? Gangster. Hak baru ni kena bunuh dengan driver tu baru kerja sehari. Gangster. Pelak lah tu. Pasal dia Cina, Tan Pelak nama dia. Boleh? Tu jaminan Allah dalam soal rezeki. Jangan bimbang. Hud 6, Al-Ankabut 60, Az-Zukhruf ayat 32. Dan Allah tak bagi kita iri hati terhadap segala kurniaan Allah kepada sebahagian kita melebihi sebahagian yang lain. An-Nisa 32. Yang kedua, dalam soal rezeki, apa usaha kita? Walaupun rezeki itu dijamin oleh Allah, kita kena usaha. Ya tak? Apa usaha kita? Usaha kita 3. Al-A'raf 96. Saya ambil ikut surah lah. Al-Ma'idah 66. Al-A'raf 96. Jin ayat 16. Ni kalau kita buat benda ni, jangan bimbang lah rezeki kita. Al-Ma'idah 66. Ya? Ni yang kita perlu buat. Allah berfirman, Rodi nak cek cek. Setiap kesalahan saya bayar RM50. Kalau semua betul, Rodi bayar RM1. Berani terima cabaran. Ayat 66 Al-Ma'idah surah 5. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Ada? Tak payah cek betul tu. Picek bagi juga tengok bacaan saya betul ke dah. Kan? Saat ni silap baris kan? Dengar. Dan sesungguhnya kata Allah, kalaulah mereka menegakkan perintah yang terkandung di dalam Taurat, Injil dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka yang datang pada Tuhannya, Tuhan Allah lah, yakni dalam Quran, kami akan memberi mereka makan, kata Allah, yang akan turun pada atas, keluar di bawah, daripada bawah tapak kaki. Lebih kurang macam itulah. Apa maksud tuan-tuan? Maksudnya rezeki melimpah roh. Syarat kita kena tegakkan apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Allah kait Taurat, Injil nak abad kat puak Yahudi Nasrani lah. Hampa wajib beriman dengan Quran. Apa nama Taurat, Injil habis dah, tak boleh dah. Tak boleh ikut dah, kena ikut ni. Sebab hampa pun hidup zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ada tak orang Yahudi? Ada tak Nasrani? Ada tak musyrik kafir? Semua ada kan? Itu multiracial lah tu. Masyarakat majmuk lah tu di Madinah. Kan? Jadi cerita macam tu. Soal rezeki. Jadi selama mana kita menegakkan perintah yang terkandung dalam Quran, jangan bimbang. La akalu min faqihim, kami bagi kamu makan daripada atas tersebut. Wa min tahti arjulihim, akan keluar daripada bawah tapak kaki kamu. Maknanya ulama hurai tentang rezeki melimpah roh. Kan? Baik. Dalil kedua. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kita baca takat tu bab rezeki saja. Sesungguhnya kalaulah mereka, yakni penduduk sebuah negeri atau negara, amanu, beriman, percaya, wattaqau, lepas percaya, mereka bertakwa, mereka ikut perintah Tuhan, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, kami akan bukakan segala pintu-pintu kemewahan, kesenangan yang akan turun pada langit, keluar daripada bumi. Ni ya tuan-tuan. Jadi bulan lepas saya tak main, minta maaf. Saya pergi Brunei. Rodi pernah pergi Brunei? Tak pernah lagi. Jadi Brunei ni saya tanyalah seorang datuk tu. Datuk,
betul kan negara Brunei ni, bila Sultan Brunei isytihar nak laksana hudud, Allah anugerah 2 telaga minyak baru. Dia kata apa? Betul. Bukan telaga minyak saja, berlian keluar melimpah roh untuk dia. Berlian. 2 telaga minyak. Salah satu telaga minyak saya dipahamkan, dia dengan sempadan Miri Sarawak. Dia tak main belah kita, Pak Jizano. Dia pergi belah Brunei. Itulah kerja Tuhan. Sebab hampa bertakwa. Sebab tu law ni, korang Brunei tak bimbang lah. Kalau kereta tak kunci ke tak apa pun, dia tak bimbang. Pasal Tuhan sebut nakalam minallah, cegahan pada Allah. Kalau hang nak cegah jenayah mencuri, mengompak, hang kena kembali pada undang-undangku. Wallahu azizun hakim. Al-Maidah 38. Aku ni maha perkasa lagi maha bijaksana. Hampa laksana undang-undangku, hidup hampa aman. Itu saya api tuan-tuan. Brunei ni memanglah pekan dia tak ada riuh rendah macam kita. Ngap, motor tak ada dalam pekan, bas tak ada dalam pekan, lori tak masuk dalam pekan. Pergi mall, saya duduk hotel saya sebelah mall, pergi makan. Hotel dekat airport tak jauh sangat. Airport dia biasa ya, airport Pulau Pinang cantik kan. Negara dia kaya. Tapi dia tak membazir. Tak kita cerita lah sikit apa yang kita tengok. Mall ni apa? Kotlah nak riuh rendah macam kita. Tak. Saya kata tertib sungguh. Tapi yang aku sedih sikit pasal pergi sana, Bangla ada juga. Aku heran tu. Bangla, Filipina, Vietnam, Indon semua ada. Saya pergi rumah kawan tu, orang pangkat besar. Dia punya, orang panggil kuli-kuli rumah tu. Ada Filipina, ada Indon, ada pelbagai bangsa. Kan? Jadi cerita tu kita nak kait. Bila hampa beriman, hampa percaya, hampa nak laksana, aku akan bukakan segala pintu kesenangan, kemewahan hidup. Ia akan turun pada langit, keluar pada bumi. Itu daripada bumi keluar 2 telaga minyak tuan-tuan. Tu. Dah lah lepas minyak banyak. Di Malaysia, nak laksana hudud, siap. Dia bahas sampai lumat. Ada mufti Sekok Songsang ni pun kata tak boleh. Kan? Akta 355 ni tak boleh lah, syarat tak cukup. Mufti ni alim sungguh. Kan? Sampai lepas bagi gelaran Mufti Songsang. Dalam harakah tulis Mufti Songsang. Bukan saya kata tau. Saya tak pasti mufti mana. Kan? Jadi Malaysia ni nak laksana hudud tak boleh. Oleh kerana tak bagi laksana hudud, kita pun dapat juga 2. Bukan telaga minyak. Minyak naik 2 kupang. Lepas itu nak abad apa? Minyak di Malaysia sekarang sudah berkurangan. Dalil bukti, Petronas pun tak mampu lagi nak kekalkan pekerja-pekerja kontrak dia tuan-tuan. Segi daya bumi itu cerah habis dah. Semua dibuntikan. Mana-mana pekerja Petronas daripada Semenanjung, kita Semenanjung kita pergi kerja sana di Sarawak, suruh balik bagi bonti. Kami tak mampu nak bayar gaji hampa. Kami nak kekalkan pekerja negeri kami saja. Itu yang berlaku. Jadi tak usah sombong lah. Ni ayat Quran ni. Hampa nak rezeki murah, hampa kena beriman dan bertakwa. Berlian Allah. Berlian ada. Dalil ketiga, Jin, surah ke-72 ayat 16. Ini usaha yang kita perlu lakukan. Wa allaw istaqamu 'ala tariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan kalaulah jin dan manusia itu istiqamah. Itu dia. Dia sebut istiqamah. Berjalan di landasan yang lurus. Consistently, makna berterusan. Nescaya kami akan turunkan air yang segar. Air yang segar ni maknanya rezeki yang banyak. Kena istiqamah dengan Islam. Amal perintah Allah secara konsisten, berterusan.
Jangan pilih-pilih. Dari seterusnya, kalau nak rezeki, ni orang muda dengar ni, jaga semayang. Jangan tinggalkan semayang. Taha ayat 132 surah ke-20. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkanlah anak-anak kamu mendirikan salat. Malah ni Ustaz Fahran tak main. Ustaz apa lagi seorang bin tak main rugi. So poin ni bagus ni. Kan? Dan bersabarlah di dalam menunaikan solat. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, tapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Ini salah satu. Jaga hubungan yang baik dengan Allah. Tak usah bimbang. Walaupun mengaji agama, tak sampai universiti, mengaji pondok, tak usah bimbang. Saya tak masuk universiti pun tak ada BA syariah pun. Kan nak kata laku 25 tahun lah. Hari ni orang cancel ceramah aku. Tuhan potonglah rezeki aku satu. Hak Kuala Lumpur nak pergi hujung bulan ni. Saya relax. Tak apa. Boleh rehat je. Cuma belum tentu lagi. Tak lagi ada orang tanya, Ustaz, tarikh ni kosong tak? Selalu jadi macam tu. Hari tu duk tengok dah dari baru ni 3-4 hari. Rupanya banyak kosong. Hak bulan akan datang. Loh, tak dan tutup dari 2-3 tempat ambil. Saya kata, ya Allah. No, patut Tuhan suruh saya pergi tengok dari tu. Kan? Kok tak mana kosong ni. Banyak lagi kosong. Bulan 5, bulan 7 apa semua. Hak saya reserve untuk ceramah lah. Seorang ipuh ambil. Meratalah ambil. No, beda. Jagalah. Nah, sebab saya jaga semayang tuan-tuan. Kan? Salah satulah jaga semayang. Nak lagi semayang sunat kena ada juga. Sunat dah masa kecil dulu. Kan? Kena ada tahajud. Solat tahajud tu di antara pembuka pintu rezeki. Solat duha. Kan? Main dulu saya tinggal solat duha sehari. Sebab ada perkara yang tak dapat dielakkan. Apa nak masa rugi kan? Mana sunatnya. Kan? Dia pakai tanya tu. Sunat macam mana Ustaz? Sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa. Awak Ustaz cakap macam tu, aku pun tak buat, dia kata. Cuba tanya aku. Sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Rugi je lah kemarin dulu. Tak dan sebab saya tak apa sihat. Kan? Nak mandi pun jadi lambat saya, jadi lambat tak apalah. Saya kata syariah. Ni kita buat balik. Jaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, usaha kita untuk mendapat rezeki. Yang ketiga, apakah sikap kita terhadap rezeki yang dikurniakan oleh Allah? Allah uji ni, bagi banyak, bagi sikit. Kita ni kita baca hadis. Ayat Quran tak ada nak check. Kok boleh masuk Quran, kita baca hadis. Satu hadis Bukhari, yang kedua hadis Muslim. Hadis Bukhari, laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina nafsi. Bukanlah kaya itu dengan memiliki harta benda yang banyak, tetapi kekayaan sebenar ialah kaya hati. Apa maksud kaya hati? Pak Haji Zainal, hati yang merasa puas, merasa cukup dengan nikmat kurniaan Allah. Ni orang kaya. Itulah sikap kita. Berapa pun Tuhan bagi, alhamdulillah. Jadi orang tu telefon, mula dia SMS, dia kata cepat cancel kuliah. Aku sedih. Nak buat mana rezeki pun tak ada. Tapi terus terang lah, kalau peringkat awal tu memang terasa je, alamak terlepas lah aku 2-3 kata gaji dia beli ni. Allah dah warak dah. Nak buat macam mana ketentuan Allah, rezeki dia. Mungkin kita kata Allah cancel ceramah tu, mungkin ada sebab. Mungkin hari tu kalau kopi kena langat trailer tu mati, bukan aku lah. Dia tak bagi pi. Kita bukan tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahu, hang tak tahu, duduk diam, hang ikut sudah. Kita perredha, tak apa, tak ada masalah. Dah lah pi bulan ni pisat dah. Pada 6 hari cancel satu dengan 5. Malam tu duk plan dah, malam tu nak pergi ziarah mak saya.
malam yang tak ada kan. Boleh kita ziarah pula sebab menghubungkan silaturahim ni tuan-tuan, panjang umur, murah rezeki. Khususnya keluarga terdekat. Jangan jadi takti pula. Kan? Kita ada adik abang pergi ziarah daripada dia terdekat dulu. Bau-bau kentut tu tak payahlah, kan? Bau-bau bacang tu, kan? Jauh sangat. Dekat-dekat ni, pak menakan, mak menakan. Menghubungkan silaturahim ni memanjangkan umur dan juga memurahkan rezeki mengikut sebuah hadis dalam kitab Bulughul Maram. Hadis Muslim kalau tak silap saya. Baik, hadis kedua. Hadis kedua, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bi. Yang bermaksud sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang diberi petunjuk pada Islam. Tak ada ting lah tuan-tuan. Kita lahir keluarga Islam. Nak yang apa? No, hak baru kenal yo. Cat Steven jadi Yusuf Islam. Alamak. Buat kerja dakwah, dia beli 33 gereja di England, dia beli dengan duit dia. Satu saja jadi milik dia, dia buat tadika Islam. Yang lain semua tadika Islam. Dia bagi macam tu ya. Dah gereja, depa seminggu sekali semayang. Tu pun malas. Kan? Kita ni sehari 5 kali. Ada juga alasan kan? Minggu sekali pun segan semayang. Pelak depa puak ni. Kan? Tu pun nak gereja besar-besar. Kan? Lalu dia beli 33 biji gereja di England. Kesemuanya dijadikan tadika Islam. Dia diberi petunjuk pada Islam. Allah, untungnya. Kan? Kemudian wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bih. Allah kurniakan kepada dia rezeki. Dia merasa cukup berpada dengan apa yang Allah rezekikan kepadanya. Allah. RM10 lah. Alhamdulillah. RM20 hari ni. Alhamdulillah. Hal lebih. Sat lagi kita cerita. Sepatutnya macam tu. Kita tak pernah dapat lebih. Kan? Lebih. Kan? Biasa dapat 300. Kita katalah satu hati. Kata masjid Penat pula. 3,5. Kan tak? Ada Penat pula. Ni. Ajarlah tanya nak tahu. Kan? Masjid Penat 3,5. Aku bagilah kat driver aku tu, anak aku. Hampa ingat free ke dia duk bawa aku tu? Cuba aku buat tergeliat, tak bagi. Dia kata pening kepala lah, sakit gigi lah, jubok nak keluar nak. Abah kena pergi seorang. Tu yang boleh beli kereta, beli rumah. Kita kongsi lah sikit-sikit. Depa betul lah dapat pak macam aku. Cengeng sepasai, tak kedekut sepasai. Saya dua, cengeng, garang dan tak kedekut. Saya tak ada lembut-lembut kan, menantu ke apakah silap dengan aku jaga. Tu cerita macam tu. Tapi buat duit pak ni dah depa kata terbaik di dunia. Menantu pun buat macam ni. Kan? Bukan aku nak ungkit, tanyalah dia. Adik-adik dia semua sama. Ada yang beli rumah, bah nak beli rumah 260,000. Tu dia. Tu 10%. 26,000. Itulah cik tak ada duit. Dia gagal duit aku. Bagi-bagi tak apalah, halal lah kat hangpa. Dia saya bagi kat kereta, adik dia semua kereta juga. Dia saya perhabis hutang kereta dia. Lepas betul lah, kalau aku mati dia tak doa, aku memang mangkuk semua lah apa-apa ni. Nantu baik, anak baik. Mangkuk semua lah. Saya duit tak banyak, bak dia tahu lah. Jadi macam tu, kalau dapat lebih, aku tak pernah dapat lebih ni kan. Ada sekali tu saya pergi ceramah, orang bagi banyak kan. Tak pernah dapat banyak macam ni. Saya tak pernah tak harga. Kalau orang tanya, Ustaz nak bagi apa kat Ustaz? Tak boleh bagi 500, bagi 5,000. Awak banyak jangan tanya beruk Jangan duk tanya, bagi sudah lah. Jangan lupa bagi lah, yang tu yang penting. Duk buat lupa cerai. Saya tak meletak harga tuan-tuan. Sampai hari ni dah masuk tahun ke-25 saya berdakwah. Saya jaga prinsip saya walaupun banyaklah pandangan kata boleh lah gitu gini. Tu hampanya pasal. Aku ada prinsip aku sendiri. Aku berdakwah, aku nak cari keredaan Allah. Rezeki ada, tak ada buat macam mana? Baik. Jadi maknanya itu usaha kita qanaah, berpada dengan apa yang ada. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat dalam Islam
Tuntutan mencari rezeki. Mesti wajib cari rezeki halal. Dalil Quran Al-Baqarah 172, Al-Maidah 88, Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 51. Kita baca ketiga-tiga ayat. Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibas ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah kamu, yakni rezeki yang aku bagi kat kamu ni, yang baik yang kami rezekikan kepadamu. Makan benda-benda yang baik, ada zat, termasuk halal. Dia tak bunyi halal ayat pertama. Tak apa, kita ambil ayat bunyi halal. Al-Maidah 88. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyibah. Tu dia sebut halal. Jadi jangan duk petikai. Agama kita ni sempurna dah tuan-tuan. Hampa nak tahu apa, pergi buka. Tu, saya duk bahas kemarin dulu dengan ustaz tu. Dia kata dalam Quran Tuhan cerita dah, cuma Tuhan tak sebut dah telefon. Ayat telefon ada, Rodi. Tahu tak? Tak tahu. Aku pun tak tahu. Kalau dia tak faham. Ada ulama ambil ayat tu lah. Dari situ dia kata ni lah di antaranya telefon. Mana siapa nak tahu? Benda gaib, benda yang jauh. Tiba-tiba dia sebut gaib dan jauh. Atau boleh bercakap. Boleh nampak muka kan, canggih-canggih kan. Quran cerita lama dah. Kita tak rajin korek. Tu saya betul lah. Di Tahfidz Mutmainah ni ada 2 orang pakar Quran. Saya duk rujuk banyak kat depa. Baik. Jadi waqulu mimma razaqakumullah halalan tayyibah, dan makanlah kamu yang kami rezekikan pada kamu yang halal lagi baik, yang berzat. Sebab tu di Tahfidz Mutmainah saya tidak membenarkan catering kami beli daging kotak bagi budak makan. Tak kata tahun bila tak expired nak bagi tahu kan tahu. Dia pun duk syok jual. Ya nah. Makan bau nak termuntah. Saya tak makan daging kotak lama dah. Dulu kita tak tahu, kita try makan bau kuat sampai saya hilang selera. Cuma kalau terdesak saja, kena kata minggu tu daging, kata tak ada, dia terpaksa. Tu pun dia kata tukar menu. Jangan nak ambil ikan bersama. Ada ikan kotak kan? Main pada siam. Tahu bila? Tak tahun 2000 dulu lah. Kita duduk minta kedarah. Kan? Tak ada zat sepasal. Kan? Tak sedap sepasal. Kan? Itu cerita dia. Jadi dalam Islam ni diajak semua lah. Baik. Dalil ketiga, ini untuk Rasul. Ya ayyuhar Rasul, kulu minat tayyibat wa'malu salihat. Wahai Rasul, cuba tuan-tuan ingat. Makanlah kamu makanan yang baik-baik, dan bekerjalah kamu, beramallah kamu dengan amal-amal soleh dia. Jadi nak dapat rezeki yang elok, kena buat kerja elok. Kena pula kerja di kilang Guinness Stout Jam. Aku cukup seria, takut kilang Guinness Stout jemput aku ceramah. Nak balik-balik dia bagi ustaz ni sumbangan dengan ni lah, 2,000 jam aku. Nak buat apa 2,000 tu? Kita gunalah untuk kepentingan umum. Ataupun Dr. Yusof Qaradawi kata duit-duit haram ni pun boleh dimanfaatkan. Jangan beritahu lah pada orang kita nak sumbang tu. Faham tak? Senyap sudah lah. Kita terima in good faith dalam bahasa Inggeris. Makna kita terima, kita anggap benda ni elok. Dia pun tak cerita. Kan? Duduk cerita ni duit haram jadah ni kebaikan ni. Apa dia? Ni haram jadah dia kata. Bagilah duit elok lagi. Kan? Tak payah abang. Kan? Itu cerita dah. Ini pandangan Dr. Yusof Qaradawi tentang duit-duit haram, duit riba dan sebagainya. Baik. Jadi yang keempatnya mencari rezeki halal adalah tuntutan agama. Ni baru kita nak kek dengan dia malam ni. Kod mana kita nak perhabis duit kita? Bina rumah banglo, make up kereta, sport rim, apa semua. Ngana? Tak cukup sport rim, belakang pungkok kereta tu buat naik sayap. Beda-beda boleh gantung baju dalam dengan seluar dalam. Kalau penyedia di rumah tak cukup, gantung nadu. Kan? Tuhan ajak. Ada ayat Quran berapa? 1, 2, 3.
Dia banyak. Baik. Pertama sekali, At-Taghabun surah ke-64 ayat 16. Saya pun buat catatan tuan-tuan, mana nak ingat semua. Ayat tu insya-Allah. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dengar elok-elok ayat ni. Dan sesiapa yang apa kata? Dan sesiapa yang dapat mengendalikan dirinya daripada sifat bakhil, dia pandai kawal diri dia tak bakhil, maka mereka adalah golongan yang beruntung. Dia tak bakhil dengan diri dia, dengan harta benda dia semua. Orang ni beruntung. Tu pertama sekali. Kemudian dalam surah An-Nahli Allah sebut pada ayat 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqa. Dan apa yang ada pada kamu habis. Apa ada di sisiku kekal. Ni tuan-tuan kena faham. Tu tuan-tuan bagi tabung tu. Ini tak ada tolak tabung tu. Tak ada. Oh, masjid ni kaya apa? Tak ada tolak tabung. Ada orang bagi kan? Tuan-tuan bagi yang tu lah, bayar ayam, bayar api, masuk bayar gaji aku lah. Apa nak buat tak bagi pula jam. Kan tak? Tapi di sisi Allah kekal. Saya nak baca dalil ni, saya tak ingat. Saya tak hafal lagi. Ada lagi satu tuan-tuan. Kita jangan merasakan sumbangan kita tu kecil. Allah, aku bagi RM1. Nak bina madrasah hang bagi RM1 lah. Kan? Surah An-Nur. Mari kita tengok ayat dah. Saya tak hafal lagi. Jangan kita rasa lemah lah. Allah, aku takat ni lah mampu. Tapi kalau ikhlas, walaupun RM1 Tuhan sebut. Tuan-tuan ingat. An-Nur surah ke-24. Ini tak hafal lagi, kena tengok lah. Hampa tak salah dia gelak kat aku pula. Hampa lagi tak ingat. Kan? Mana dah? Kita. Walaupun ayat ni dikaitkan dengan peristiwa fitnah pada Aisyah, tapi ayat ni ulama keluarkan satu hukum, kita panggil macam pengajarannya. Bukan kerana khusus turunnya ayat. Tapi tuan-tuan ingat saya baca makna Melayu sudah. Dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia pada sisi hukum Allah ada perkara yang besar. Jadi ada, walaupun cerita ni fitnah Aisyah dengan Safwan, tapi daripada ayat yang sama ulama kata walaupun infak kita tu sikit, kalau kerana Allah besar tuan-tuan. An-Nur, saya pun nak tambah satu ayat tu. An-Nur ayat 16. Jadi jangan kita rasa Allah aku ada takat ni ya. Jadi ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada kamu habis, apa ada sisiku kekal. 45 minit. Boleh sikit lagi. Seterusnya kita tengok dalam surah Al-Baqarah 261. Yang ni saya tak mau terjemah lah. Saya baca sudah lah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumbulati mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. RM1 dia tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai 100 biji buah. RM1 kalau kerana Allah RM700 di sisi Allah. Masya-Allah. Al-Baqarah 261. Baik. Kemudian malaikat masuk rumah kita. Cuma kita tak dengar ya Radhi. Kalau dengar lah semua pakak berebut nak sedekah, nak infak. Kat siapa? Kat sekolah aku lah. Pasal tak dengar. Saya terang-terang, saya bukan nak riak. Saya infak kat sekolah saya ni berlambak-lambak. Tabung saya beratus-ratus setiap bulan. Bagi kat sekolah. Tadi saya cerita, kalau kita tak mau buat lagi rugilah. Dua malaikat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari masuk ke rumah kita berdoa. Malaikat Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah gantian apa-apa yang dia belanja di jalanmu. Harta yang kita bagi, Allah kurnia kat kita ni rezeki, kita belanja pada jalan Allah. Malaikat tu minta supaya diberi ganti, Allah bagi ganti.
Malaikat seorang lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, kalau kau ni bakhil kedekut, hang binasakanlah dia. Itu dia tuan-tuan. Jadi nak tanya ni muslimin, tanya muslimat. Haji bakhil ni kedekut ke tak? Haji bakhil tak kedekut kan? Pasal apa? Bila cikgu murni pergi rumah dia bagi 1,000. Tapi kalau cikgu laki-laki pergi kutip derma RM1. Kan? Jadi nak kutip derma lain kali hantar cikgu perempuan. Kalau kita dengar yang tu Pak Haji Zainal, Allah berlumba-lumba. Rumah saya ada tabung khas 2 tabung. Kan? Untuk pas tak ada. Untuk pas pun tak ada aku bagi. Saya buat niat semua untuk tahfiz mutmainnah. Sekali buka ada 300, 400 tabung di Selangor pun ada. Sekali buka 100, 200. Kan sebulan 500 lah. Cuak di rumah saya. Saya duduk main masjid surah. Saya bukan nak riak lah. Saya memang aman insya-Allah. Memang saya tekad dah. Selagi aku hidup, aku akan kuat bersedekah sampai ke mati. Kan? Tadi masuk dah tabung apa? Aku tak bagi tabung ni, tabung di luar tu. Sampai masuk dulu. Sampai mana tempat masjid pun surau yang ada tabung saya akan bagi. Memang saya spare dah. Kan? Buh siap-siap dah. Kalau tak buh siap-siap, takut ni tarik-tarik RM50. Nak buh balik, Rodi tengok. Rodi duk tunggu peluang nak bedai aku ya. Nak? Apa Ustaz sembang kemas dah tarik 50, bubuh lah. Hampa cakap senang, aku nak dapat pun susah. Aku demam pau kan duduk bagi apa pun. Kan? Sebablah tak demam. Baik. Jadi orang tanya Dr. Yusof Qaradawi, apa maksud bila kita membelanjakan harta benda kita di jalan Allah, Allah memberi ganti? Dr. Yusof Qaradawi jawab dengan ayat Quran Sabah surah ke-34 ayat 39. Dia hebat. Dr. Yusof Qaradawi memang hebat. Yang tak hebat Dr. Yusuf Noh. Yang tu tak. Jadi UMNO, Ustaz kalau duduk belah UMNO tak terpakai, minta maaf. Kan? Hebat tak mana tak ada apa. Kan? Bukan kita hina. Kan? Dia kena buat kerja Islam, kena berani kata benar. Kalau duduk jadi cacahan kat najis, kaki bodek, kipas, orang nak laksana Akta 355, kita bagi pandangan muka-muka, yang itu semua percacahan kat najis namanya. Kan? Tuhan nak anugerah nanti kita tengok lepas ni pendakwah yang malang. Kita nak kata kat pendakwah pula macam kami pula ni. Lepas ni kita akan jumpa. Saya akan cari poin-poin tuan-tuan, ayat Quran hadis nak kait dengan kerja-kerja agama pula. Baru sedap, baru mantap macam malam ni kan. Banyak poin ni. Banyak tak? Tak banyak? Hampa meduk ni. Sembang kemai. Kan? Tu pun bukan habis, banyak lagi. Banyak. Baik. Jadi beliau membaca wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Sabah surah ke-34 ayat 39. Yang bermaksud, jadi dia kait ayat ni dengan hadis tadi. Ini kan kelebihan Dr. Yusof Qaradawi. Dan apa-apa yang kamu belanjakan, dan apa-apa sesuatu yang kamu belanjakan di jalan Allah, Allah akan memberi ganti, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi nak ganti macam mana? Jadi soalan kawan tu, kalau saya derma 100, adakah Allah akan memberi ganti dalam bentuk wang ringgit? 100 juga? Tidak. Tu kata huraian dia hebat. Allah akan ganti dalam bentuk yang lain. Pertama, kata Dr. Yusof Qaradawi, saya ringkaskan, Allah akan ganti tuan-tuan, di antaranya Allah memperbaiki keluarga dan anak-anak kita. Apa tak mau lah? Kerana sedekah RM1, RM2, keluarga jadi best, anak-anak jadi best. Yang kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74. Dengan sedekah ni Tuhan ganti, hampa bagi RM1, aku ganti, aku memperbaiki, memperelokkan keluarga dan anak-anak hampa. Tak mau lah? Anak kita tak bagi serabut kita, Allah syoknya. Kita bukan tahu, dia ganti kot tu. Nampak tak? Alhamdulillah, sejuk mata memandang, qurrata a'yun. Kan? Tu kelebihan. Yang pertama, Allah memperbaiki keluarga
dan anak-anak kita. Yang kedua, Allah akan memberi ganti dalam bentuk yakni keberkatan. Barakah. Melayu kata berkat macam tu lah tuan-tuan. Anak merenyut tapi cukup, berkat lah. Orang dulu buat benang setahun sekali. Betul Pak Haji Zainal? Anak semua pergi universiti, tak ambil PTN. Nak ambil pun satu tak ada. Boleh pergi sampai luar negara. Mungkin tu amalan mereka. Di samping mereka mengeluarkan zakat, sedekah jalan juga. Zakat kewajipan tuan-tuan. Sedekah ni. Allah akan ganti hidup kita ada keberkatan. Ketiga, kalau dia tak bagi keberkatan, kata Dr. Yusof Qaradawi, dia kurnia pada kita ketenangan jiwa. Allah tuan-tuan. Ketenangan jiwa tak serabut Pak Haji Zainal. Balik rumah tak lagi letak kepala atas bantai, Bismillahirrahmanirrahim. Biar betul. Siapa dia? Aku. Kalau aku kuat sedekah, terpulang kat hamba pun nak percaya tak percaya. Saya amal amalan sedekah sejak tahun 1982 sampai lah 18 sampai 17, 35 tahun. Tapi kebelakangan ni lah 4-5 tahun ni saya sedekah banyak sungguh. Saya bukan nak riak, na'udzubillah, nak bagi saranan tuan-tuan amal. Saya masa saya duduk di Yaman tahun 2006 itu. Makna berapa tahun lah? 10 tahun, 11 tahun lah. 11 tahun dulu. Setiap hari ulama hadis ni dia sedekah. Bila dia balik daripada solat zuhur, tiap hari saya duduk tengok. Saya duduk dalam setahun, tiap hari dia sedekah. Kita memang duduk sedekah. Rupanya dia ni amalan hebat. Umur dia sampai lah 100 tahun. Mudah-mudahan diberi keberkatan, panjang umur. Panjang umur dalam kebajikan. Kalau panjang umur sampai 92 pun duk geluk lagi nak jadi duk dalam politik, itu bengong namanya. Tentu buka Quran lah. Buka hadis. Ulama hadis tu sampai hari ni umur dia 100 tahun. Syekh Muhammad Ismail Amrani. Setiap zuhur dia balik, dia akan keluar duit, dia bagi kat fakir miskin peminta sedekah. Dia akan ikut sampai rumah dia. Jumpa rumah saya dulu, rumah dia belakang rumah saya. Saya pun syekh juga. Dia kata, ni aku yang amal sedekah, dia ni lagi hebat. Tiap kali saya tengok pada zuhur mesti dia. Allah punya ketenangan jiwa. Mudah-mudahan. Tak kaya tak apa. Kalau duit banyak, jiwa tak tenang, bagus ke? Radhi hebat main ni. Nak tidur malam tak boleh. Saya tak mau sebut nama dia lah, nanti jadi fitnah pula. Dia kaya. Dia tidur malam. Dia jaga malam, tidur siang. Jadi orang yang kerja dengan dia masalah. Telefon tak boleh tutup. 12 malam dia telefon, 1 pagi dia telefon masak kat hotel nak bincang. Jam dengan kawan tu. Gaji tinggi, akhirnya tak jawatan. Dan kerja 3 tahun. Bulan pertama dia jadi CEO kerja kawan tu. Dia ni pemurah, memang pemurah. Bulan pertama, tahun pertama, raya puasa, dia hantar office boy dia pergi kat rumah CEO tu, hampir bagi duit raya angpau. Dia bagi kat CEO tu 50,000 tunai. Nasib baik office boy tu tak pelari duit tu. Tu dia 50,000 dia banyak. Tapi masalah kerja dengan dia, malam kita tak boleh tidur, jam lah. Sebab kita ubah kehendak Tuhan. Peraturan Allah tak boleh ubah. Buka Quran lah. Malam tu kami jadikan sebagai pakaian untuk kamu rehat, kan untuk kerja. Tiada. Dia pun tahan 3 tahun. Saya tak mahu sebut mana syarikat, nama orang kaya, tapi dia tidur siang malam jaga. Jam lah kita. Itu cerita dia. Kita dapat ketenangan jiwa walaupun duit tak banyak. Bagi bantai Bismillahirrahmanirrahim. Hampa tak jam, hampa try tidur sebelah aku tengok. Saya jangan kata di rumah, bawa kereta pun aku tidur. Hampa jangan nak buat kerja tu sebab martabat hampa rendah lagi. Tu yang aku tutup kuliah subuh dia jauh, aku tak pergi lah. Berapa kali nak langgar divider lebuh raya, terkejut tu kan, Radhi tak kena dah.
Tapi berkat sedekah Tuhan bagi perlindungan. Nah, yakin lah. Nak keluar rumah mai kuliah hampa buh tabung tu. RM1. Esok dah penuh bagi dekat parti yang memperjuangkan Islam. Tak usah sebut dah siapa bagi sudah lah. Anak bini kita elok dalam perlindungan Allah mudah-mudahan. Dia punya ketenangan jiwa. Berapa dah? 3, 4. Yang keempat, Allah ganti dalam bentuk Allah bagi kesihatan. Sihat kau oi. Tak mau kan sihat? Saya umur 62, orang tak percaya. Depa tengok ustaz ni ligat jalan cepat, semua cepat, bawa jauh sana ke hulu ke hilir. Telefon tak ada Brunei, telefon tak ada. Semana ni? Tambah bulan ni nak pergi khutbah, lepas khutbah balik main pula. Selangor 25 bulan mesyuarat agung PAS kawasan. Takkan aku tak ada, aku ketua penerangan cerai 23 naik kapal terbang pun pergi rehat sat hari Khamis, hari Jumaat khutbah Jumaat. Pasal tempat tu orang ramai, bukan senang nak masuk. Mungkin yang ni pun banyak untuk sekolah. Saya cam tentu kalau khutbah best, sumbangan ramai, sumbangan memang banyak di Selangor. Sebab khutbah aku memang selalu best. Tak pernah tak best lah. Habis khutbah tu pun sambat 4-5 ribu, balik main pula. Ustaz tak letih lah. Buat macam mana? Kerja dakwah kita macam tu. Sekolah ada 53 orang staff pun tuan-tuan, kaki tangan. Nak senang nak jaga semua. Kan? Ni bangunan baru, tambahan alhamdulillah dah siap sepenuhnya. Kan? Jadi yang tak siap tu bayaran dekat kontraktor. Kan? Nah, jadi jangan tak faham tak, sahabat tu ada makna lah tu. Kan? Ada flyer baru. Malam ni yang tengoklah flyer baru. Kita tak buat dah pamphlet besar-besar. Pasal sekolah ni orang kenal dah. Tak lagi mana dia Hafid. Bagi-bagi sambil-sambil ada. Tuhan ganti dengan kesihatan. 3 minit lagi cukup sejam. Boleh? Sikit lagi. Macam nak suruh berhenti ya. Sihat alhamdulillah. Ada penyakit tapi tak tahu. Jadi 62 lah. Baki setahun lagi. Kalau ikut umur Nabi, tapi kalau ikut umur Mahathir Mohamad, lambat lagi lah. 30 tahun lagi. Kan? Dia 92, aku 62, 30 tahun lagi. Hal-hal ikut umur Mahathir Mohamad. Perangai ikut Nabi Muhammad. Umur ikut dia ni. Umurnya perangai aku tak mau. Kan? Cerita macam tu. Jangan marah lah kalau ada orang menang. Ataupun orang bersatu. Dulu dia kata Mahathir paling betul. Mahathir bergeling dengan Najib. Lah orang menang kata Mahathir tak betul. Hampa ni tak ada pegangan. Haprak punya manusia. Tidak. Ustaz Qadir Nur dah sebut dah, kita minta panjang umur biar dia tengok apa yang dia buat. Hari ni dia duduk tengah tengok. Sebab tu dengan ulama apa jangan duduk main-main. Bukan kata ulama, ustaz-ustaz pun banyak nak main. Ni ustaz dah duduk cakap ni. Warak ni. Mustajab doa, jangan main-main. Katalah aku lebih kurang. Kan? Lah ni dia duduk tengok apa yang dia buat. Sampai dia 2 kali lah keluar UMNO. Itu saya tak buka parti baru pula. Lagi orang duk kontam kedua pengkhianat kepada parti tu dia. Kan? Macam-macam. Malaysia ni syok pas, cara pas. UMNO cara UMNO cukup rancak lah. Aku ingat lepas ni pilihan raya PRU 14 tak ada pemenang tuan-tuan. Padahal semua tanding. Dapat sound sikit. PAN dapat undi, PAS dapat bumi apa? Peribumi dapat cantik. Itu siapa nak menang? Semua draw, tak ada siapa. Itu cerita dia. UMNO lagi tanding cantik lah. PKR lagi ada. Di AP Melayu pada. Syoknya. Macam gila babi tuan-tuan. Tuhan ganti dengan kesihatan. Yang kelima, ini yang paling besar yang Allah nak ganti. Kata Dr. Suqabawi, hidayah dan taufik. Hidayah petunjuk. Tapi tuan-tuan kena ingat, petunjuk Allah tak mampu kita laksanakan melainkan dengan taufik, pertolongannya. Nak dapat hidayah dan taufik, kuat bersedekah. Kita teringat aku nak bangun malam, kelebihan bangun malam, macam-macam. Malam ni kita boleh bangun. Macam mana aku boleh bangun ni? Berkat sedekah. Bukan kita kuat Pak Haji. Kalau sembang. Saya terang kebelakangan ni, boleh cukup kacau semua dengan amalan-amalan sunat. Dia bagi saya malas doa. Allah mau junah lawan tuan-tuan. Dan sembahyang tak apa, sembahyang okey, tapi dia malas doa.
Dia jadi macam tu. Aku kata aku pun kena terus kan. Kalau kita tak mujahadah jam kan. Boleh bangun malam. Saya tukar sikit dekat ni. Saya bangun malam, saya tak semayang ni. Saya baca Quran dulu. Dulu saya semayang mau baca Quran. Dan ni baca Quran tu. Dia duk ganggu kuat tuan-tuan. Dia tak mau kita bangun. Tapi kita boleh buat dengan hidayah dan taufik Allah. Pasal apa? Kita bersedekah. Saya sebelum subuh saya sedekah lah. RM10 abang tu terang. Saya niat lah. RM5 untuk 5 orang cucu saya. Niatlah kebaikan untuk mereka. Moga-moga mereka ni di dalam perlindungan Allah. Hak RM5 bagi untuk diri saya, untuk keluarga saya masih hidup, keluarga yang telah meninggal, untuk tahfiz-tahfiz guru-guru apa semua tu. Dan bagi itu untuk lain pula. Tuan-tuan mendapat muslimin-muslimat macam niat kan. Baca innama a'malu binniat. Setiap amalan tergantung pada niat kan. Sebab tu saya duduk tengok arwah pak saya tak pernah mai pun tuan-tuan. Meninggal lama dah. Saya tanya ustaz, saya sedih sebab arwah pak tak main nak mai pak. Dia dapat cukup dah. Oh ya kah? Macam tu mana aku nak tahu. Kan? Tapi kalau mai kerak-kerak aku bimbang juga. Ni nak ajak aku balik cerai kan? Kalau dia mai, mana dia memerlukan bantuan, dia tak mai doa, kita tak tinggal sedekah untuk dia setiap hari. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ini kepada arwah pak aku. Kalau Wahabi kita tak sampai, hampa panggil Wahabi tu mai aku nak tunjuk surah ke-53 ayat 39 surah An-Najmi. Tuan-tuan, orang yang hidup ni dengan rahmat Allah, amalan orang yang hidup dapat membantu orang yang telah meninggal dunia. Termasuk tahlil tu. Duduk bimbang. Mana tahu dalam ramai-ramai ni ada yang doa mustajab. Pak Imam baca dia amin, amin. Kan? Sampai pahala. Ada dalam Quran tu satu ayat lah. Kami jumpa, hampa tak jumpa. Ulama main saya bagi tuan-tuan ingat. Bagi puas-puas hati hampa. Surah ke-53 surah An-Najmi ayat 39. Tuan-tuan dengar tafsiran. Tafsiran dia tuan-tuan. Lepas kata buat tali tak dapat. Hampa tu macam Tuhan pula. Dengar ni. Tetapi huraian ayat ke-39, menurut kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah-limpah rahmatnya, rahmat Allah wasi'at kullasyai wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Makna rahmat Allah tuan-tuan luas banyak. Di antaranya niat. Tetapi menurut kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang melimpah-limpah rahmatnya, seseorang manusia itu mendapat pahala dan rahmat disebabkan amal usaha orang lain. Ini disebut seperti doa tahlil kan. Ai tak apa mengaku Wahabi ke apa ni? Wahabi pergi balik tak pernah dengar. Aku ada dari Quran kan. Lagi doa sedekah. Aku sedekah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita berhutang dengan seseorang dia mati kan, kita nak buat macam mana? Ambil sedekah tu, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekahku ni pada sebulan yang aku berhutang. Ada ulama sampai bubuh tahap tu. Yang lain kerja Tuhan, rahmat Allah. Kita ni duk fikir kita bukan Tuhan. Betul tak? Sebab tu saya menegahkan, kalau Mahathir dia taubat nasuha, minta maaf kepada Anwar Ibrahim, minta maaf kepada rakyat Kelantan Terengganu kerana dia telah menzalimi, tak bagi royalti dan sebagainya. Hak keampunan hak Allah. Saya tak boleh kata Allah tak terima. Hang siapa? Tapi dia tak kata lagi. Dia pun tak minta maaf lagi. Kan? Disebabkan amal usaha orang lain seperti doa, sedekah, haji. Pak kita tak buat haji, kita pergi. Kita dah buat haji, boleh buat orang. Tapi kalau kita baru kali pertama, jangan duk puluh niat untuk mak, pak, untuk banyak cantik apa. Kita dulu kena haji, kita dulu kena umrah baru boleh buat kat orang. Haji badal kan. Dan lain-lainnya. Boleh kan? Dari Quran ada ni. Surah 53, surah An-Najmi ayat 39. Allah ganti dengan apa tuan-tuan? Hidayah dan taufik. Dekah. Kita masa nak buat, nak baca Quran hari ni boleh. Boleh buat mudah kan? Sebab kita dapat dua. Hidayah pun dia bagi, taufik pun dia kurnia. Allahu akbar. Tapi kena sedekah kata Dr. Sultan. Lagi yang keenam. Ni sejam 5 minit dah. Boleh sikit lagi.
Ataupun nak sambung bulan depan, saya tak apa. Babihan bulan depan belum tentu lagi tuan-tuan. Kau ampai hidup kan mati. Aku insya-Allah hidup ikut. Tengok Tok Guru pergi dulu jam. Dalam soal rezeki, yang ni kita kena bicara. Ada rezeki yang Allah sebut istidraj. Dia tak pernah sembah Tuhan, dia tak taat pada Allah, dia durhaka pada hidup senang. Kita jangan terkejut. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apabila kamu melihat sama hamba itu yang tak pernah taat pada Allah, Allah bagi sebahagian daripada dunia kepada dia, sedangkan dia durhaka terhadap Allah, itulah yang dikatakan istidraj. Sembahyang tak, puasa tak, zakat tak, haji tak, apa pun tak buat, sembahyang pun tak, puasa tapi hidup senang, itu istidraj. Kita tak mau macam tu. Pasal apa istidraj? Pasal apa kita tak mau? Mari kita dengar ayat Quran. 2 Al-A'raf 182, Al-An'am 44. Al-A'raf, walladzina kadzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan bagi ayat ni kata esok Tuhan rentak balik. Kita pun tak sangka, tak duga habis segala-galanya. Silap-silap jadi gila. Ada ayat, lamma nasuma dzukiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima ut akhadnahu baghtatan fa idahum mublisun. Al-An'am 44 ni yang saya takut. Ni yang saya takut. Dia buka segala pintu kesenangan, lepas tu dia rentak secara mengejut, kita berputus asa. Tu kena jadi bodoh. Kan? Jadi gila. Ada jadi gila babi. Ada yang lagi martabat tinggi babi gila. Berputus asa ni tuan-tuan, maknanya tak ada harapan nak dapat pertolongan dah. Siapa pun tak boleh tolong dah. Buntu dah. Bila buntu tu jadi sewil. Jangan main-main dengan Allah Ta'ala. Aku buka, aku rentak balik secara mengejut. Itu istidraj, kita tak mau. Akhir sekali, dalam soal rezeki yang Tuhan kurnia pada negara, Islam ajak tuan-tuan. Macam dia apa yang dibuat oleh Sultan Brunei. Memang tuan-tuan ikut perjanjian dengan British, Brunei ni milik Sultan Hassanal Bolkiah. Segala pendapatan negara tu milik dia. Tapi dia banyak buat kebajikan pada rakyat. Dalam Islam, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Suratul Hasyri, surah 59 ayat 7. Allah melarang tuan-tuan, apa yang Allah kurnia kepada sesebuah negeri atau negara dimonopoli, dibolot oleh golongan tertentu. Tak boleh. Kena agih-agih secara adil pada seluruh rakyat. Lebihan negeri Brunei tuan-tuan, mana-mana rakyat yang sakit, memanglah dia tak ramai. Tak apalah, kita bukan cerita pasal dia tak ramai rakyat, cerita kebajikan dah. Kan? Setiap rakyat yang sakit, pilah berubat di mana pun, kerajaan tangguh. Banyak mana pun, kos dia, kerajaan tangguh. Pendidikan percuma. Kerajaan buat rumah cantik-cantik, harga murah. Affordable, boleh beli, mampu milik. Kita mampu tengok, milik tak mampu. Kita Melayu syok tengok dia buat rumah besar-besar. Tu dekat Pandan Indah saya duduk tu, dahsyat rumah tu. Apa datang aku panggil bangunan hantu raya, pasal gelap, dia bubuh cat hitam, nampak pelik Tapi depa kata yang tu memang bukan apartmen, nampak tu lah, memang hebat lah. Muajina Melayu mana nak ada. Sebab Melayu mampu lihat, tak mampu milik. Kerajaan Brunei dia buat rumah bagi semua boleh beli, tak mahal. Saya tanya supir, driver yang ambil kami, bawa pada Bandar Seri Begawan pergi ke Miri Sarawak, lebih kurang 150 km. Ada panggil nama dia Abang Dolah, tapi dia muda pada saya saja, saya panggil abang. Macam mana gaji sini? Dia orang Sarawak, dia duduk kerja situ 10 tahun. Gaji cukup? Lebih daripada cukup lah. Boleh bayar kereta, boleh bayar rumah, makan, semua boleh. Cukup. Kan? Rumah tak mahal dia kata. Tu cerita dia. Lagi
Di Brunei tak ada cukai. Jadi faham apa cukai? Tak ada. Kita tak ada cukai. Semua tak ada cukai. Kan? Kita alhamdulillah macam-macam cukai. Aje tu. GST lah, cukai pendapatan lah. Kan? Tuan. Nah, itu cerita Brunei. Nah, masjid dia cantik-cantik tapi pengajian lengang. Tahun tu depa koman. Saya ambil kesempatan ceramah di pejabat mufti. Depa suruh saya ta'aruf perkenal diri. Kenal diri apa aku ceramah terus lah. Pang Quran dia aku nak tunjuk sikitlah kita Malaysia bukan cerai sangat. Kan? Pengarah pejabat mufti klipok dia tengok muka saya satu macam. Saya tengok dia 5 macam. Bukan senang nak pergi ceramah sana. Syarat dia ketat. Tak apa ada rezeki saya pilih. Kan? Jadi itu makna tuan-tuan, rezeki Tuhan bagi kepada sebuah negeri atau negara. Suratul Hasyri ayat 7, hendaklah diagih-agihkan pada seluruh rakyat. Sebab apa? Kita nak sudahi hadis riwayat Ad-Dailami. Apabila pemimpin yang membolot, dia hidup senang dengan harta rakyat, bangsa negara tersebut bakal hancur. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila musrafihim. Tak payah terjemah. Nak sokong hadis riwayat Ad-Dailami, Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutsrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Tu dia. Ada dalil hadis, ada dalil Quran. Takkan tak percaya ulang apa. Kan? Cerita macam tu. Nah, sebab tu jadi pemimpin tak boleh guna harta rakyat sewenang-wenang masuk neraka. Apatah lagi pemimpin menipu rakyat malam siang tuan-tuan pun juga masuk neraka. Jadi harta rakyat bukan harta milik kita tuan-tuan, harta semua orang. Pemimpin wajib kena jaga dengan sebaik-baiknya. Boleh tuan-tuan? Itu soal rezeki lah. InsyaAllah kita akan masuk pendakwah yang malam. Mana ada flyer tu bagi lah? Depan tak dapat pun. Mana ada? Dah. Habis. Hang turun sikit lah. Saya tuan-tuan ambil lah flyer tu. Kalau tuan-tuan nak dapat pelepasan cukai ke. Lagi satu, kalau nak buat potongan gaji melalui bank, dia panggil SI, Standing Instruction, arahan tetap bank. Tuan-tuan pergi minta saya nak satu barang untuk SI, saya nak akaun saya setiap bulan dipotong sebanyak RM1,000 dan dikreditkan ke akaun Tahfiz Mutmainah. Tiap-tiap bulan masuk gaji, dia balas RM1,000 bagi kat kami. Balas RM1,000 bagi kat kami. Ada sebuah tahfiz tuan-tuan di Selangor, saya dipahamkan ustaz tu berjaya dapat 1,000 orang untuk SI anak-anak murid dia. Kalau seorang RM10, RM10,000. Kalau 100, jadi SI ni dia akan berterusan tuan-tuan selagi kita tak membatalkannya. Tuan-tuan tengoklah dalam flyer tu ada insya-Allah account number apa semua. Jadi cakap julah kita qada bulan lepas tak mai sejam 15 minit kan. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi khutbah bulan 7 baru ada bulan 4 ada, bulan 6 bulan Ramadan saya ganti bulan 7 minggu kedua. Boleh saya akan masuk dari lah sebab bulan 7 masih kosong. Boleh ni? Rodi tak ganggu pun. Dah ada orang lain lah. Tak apa, tengok dulu. Kalau ada orang lain tak apa. Bulan 8. Kalau tak ada, saya bagi bulan 7. Orang sini pun rindu. Lama tak dengar saya khutbah kan. Esok saya khutbah di lusa Taman Serasi. Tapi khutbah yang macam sini je lah. Sebab orang sana tak dengar lagi. Saya nak cakap tentang syariat Islam. Kenapa kita wajib menyokong pelaksanaan syariat Islam? Kan? Kena bagi reti tuan-tuan. Mereka bagi alasan rakyat tak faham. Tak faham apa ni Aziz duk cakap 20 dari tahun 1990 sampailah 27 tahun. Bukan tak faham, bengong. Kan? Ustaz pula naik atas ni tak mau bercakap. Lu dak sembang kemai. Ustaz juga kata rakyat tak faham. Kita tak boleh tergesa-gesa. Kepala bapa pang sedar. Ustaz Mangkuk Ayun ni. Hang ada peluang, hang tak mau bercakap. Pasal RUU, aku boleh bercakap. Kan? Dengan akta yang kita nak sebut. Artikel berapa, bagi orang faham. Kan? Bukan soal politik. InsyaAllah. Jadi kita jumpa bulan 7. Rodi tengok lama. Boleh? Minggu kedua takkan Mahdir khutbah apa sini? Tak. Mana tak. Dia pun kata nak khutbah.
tak tangguh majlis. Jadi ada tabung, ada flyer, tuan-tuan ambil banyak. Saya buat kecil lah sekali ni flyer. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah surah Al-A'la. Astaghfirullah. Tawasul bil haqq wa tawasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Alhamdulillah. Ada sahabat saya pada Sungai Petani ada bawa produk-produk, barang-barang, tuan-tuan tengoklah. Kalau rasa nak beli, saya pun masih ada lagi. Yang ni ubat gigi, yang pun lama lah tak beli, yang pun ni tak gosok gigi lah. Dah beli lama tak balas pun. Sebulan sekali belilah. Saya buat ni tuan-tuan bukan untuk peribadi. Tadi baru saya bayar sewa rumah sahabat yang susah RM400. Barang tak habis lagi. Saya bagi dulu duit kita. Duit tolong bayar sewa rumah orang susah. Nak buat macam mana? Tu yang menjaga sikit. Kalau ikut saya memang tak mau menjaga dah. Cukup dah hak mesti surau dah bagi tu. Tak? Tapi nak tolong orang lain, kita pun tak dapat banyak. Kalau boleh penat sikit, sebulan 1,000. Saya tak ada menjaga dah. Semua masjid bagi 1,000. 30 masjid 30,000. Tak ada masalah, mat aku bagi. Baru tadi saya bank in sewa rumah seorang ustaz ni. Dia tak mampu buat macam mana. Gaji kecil. Tuan-tuan tengoklah produk saya bubat gigi dan sahabat dari Sungai Petani. Terima kasih. Kita solat tuan-tuan.